الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan Imam, pengurusi surau barisan AJK, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul Azim. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah permudahkan kita sama-sama untuk hadir ke rumah Allah. Semasa semua tertahan, tak boleh datang masjid surau, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Ustaz tak pasti Negeri Sembilan macam mana. Ustaz dibangi semalam nak sembahyang Jumaat sampai kat pagar-pagar kena tutup. Apa nak buat, itu SOP terpaksalah cari surau semayang, pula zuhur berjemaah pula kat surau kan. Jadi ramai yang berkata-kata, menulis dalam Facebook lah apa semua kan, dalam media sosial, kenapalah masjid tak buka-buka lagi apa semua. Bila buka tuan-tuan masjid, alhamdulillah yang datang orang sama jugalah, gitu kan. Yang bising-bising itu kalau ahli masjid, dia datanglah. Kalau yang bising itu bukan di kalangan ahli masjid sebelum Covid itu, serupa je lah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah kekal pilih kita, daripada hari ini, selepas Covid ini, sampailah kita mati insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah yang kata-kata yang selalu orang bawa sekarang, kita jaga kita. Kita jaga kita tu, kalau bermaksud pada dasar uruf, maknanya percakapan biasa, tak ada mengaitkan dengan masalah akidah apa semua, Ustaz rasa okey lagi lah. Tetapi kalaulah dia boleh membawa kepada perkara yang lebih berat daripada itu, iaitu kita jaga kita ni seolah-olah kita sendirilah ada hak, ada kuasa, ada kekuatan. Kalau rasa begitu, bahaya. Sebab itulah dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kamu biarkan kami, ya Allah, jangan kamu biarkan diri kami ini kepada kami walaupun sekelip mata. Maknanya siapa jaga kita? Allah jaga kita. Jadi bahasa yang paling baik tuan-tuan, kalau kita nak guna, kita berikhtiar usaha, Allah jaga kita. Itu paling baiklah. Kenapa kena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Kita ikhtiar,
Allah jaga kita. Itu paling cantik. Maknanya kita ikhtiar macam mana pun kita kembalikan kepada Allah. Dia lah yang akan jaga sebenarnya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat yang Ustaz baca tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, kami akan menguji kamu hai manusia, minal khauf, daripada benda yang kamu takut. Covid ni takut ke tidak tuan-tuan? Takut, ustaz pun takut. Sampai hari ni kita masih duduk senggang-senggang gitu kan. Tak ada tu dekat-dekat, risau kita. Minal khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsun minal amwal, kurang harta. Kekurangan harta. Dan sekarang nampaknya sangat-sangat berlaku tuan-tuan, kesan berantai daripada Covid ini. Apa dia? Iaitu orang ramai yang dibuang kerja. Syarikat-syarikat tutup, kalau tak buang pun terpaksa lah, memang tak ada kerja. Yang kapal terbangnya baru ni pilot ratusan kena buang. Pramugara apa semua yang berkaitan dengan kapal terbang ni ramai. Kenapa? Kerana tidak ada lagi orang nak terbang, takut kepada Covid ni. Wal anfus, kekurangan harta dan diri tadi, manusia ramai yang mati. Ustaz cek tadi, lebih kurang 570,000 orang seluruh dunia telah meninggal. Malaysia berapa? 122 kan? Segitulah. Beratus orang telah meninggal kerana Covid di Malaysia. Dunia 1,5 juta. Allahumma. Wal anfusi was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan dan seumpamanya. Wa basyirus sabirin, dan bergembiralah bagi orang yang sabar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, Allah nak beritahu kita bahawanya semua yang berlaku ini adalah dalam pengetahuan, pemerhatian Allah. Kenapa Allah buat gini ya Allah? Kamu tak kesiankah kepada manusia begitu ramai? Maka tugas kita tuan-tuan, selepas daripada kita susah, selepas daripada diuji begini, kita melihat apakah hikmah-hikmah untuk kita kembali memperbetul balik dan bangun semula. Tajuk itulah daripada Ustaz, iaitu selepas kita susah, macam mana nak bangkit semula, nak bangun semula, supaya kita sama-sama bangkit dan bangun tadi dengan taat kepada perintah Allah. Sebab dalam sejarah manusia ramai tuan-tuan, ramai dalam sejarah manusia yang mana Allah beri kehebatan yang begitu sekali, tapi dialah kepala pengat yang paling tidak taat kepada perintah Allah. Firaun, Haman, Qarun, semua itu contoh-contoh Allah beri dalam Quran. Namrud, dan segala macam, kaum Ad, kaum Samud ni semua orang ada kelebihan, ada teknologi yang hebat-hebat, tetapi semua mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini mari kita sama-sama nak renung perkara ini. Tentang bagaimana Allah menguji manusia, kemudian bagaimana kita nak bangun semula daripada ujian ini, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam hadis yang sahih tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin ini Allah beri kepelikan, ajaib, dalam perkara urusan yang mengena dengan orang mukmin, pelik. Apa yang peliknya? In asabatuhu sarra syakara. Kalaulah dia itu diberi benda yang suka, benda dia gembira, sihat, kaya, dapat anak, dapat cucu, apa lagi,
dapat harta, kereta langsung umpamanya, syakar, dia bersyukur alhamdulillah. Nah, menunaikan perintah-perintah Allah dalam harta yang Allah berikan kepada dia. In asabathu dharra, kalaulah dia diberi ataupun dia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, bencana, kita sebutlah COVID-nya apa semua kan. Kalau Allah begitu, apa dia buat? Sabar. Dia sabar. Jadi kedua-duanya baik. Bersyukur tadi baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah. Baik untuk dia, untuk orang mukmin. Kemudian kalau dia sakit, dia susah. Susah tadi menyebabkan dia sabar. Allahumma tuan-tuan. Jadi kok mana-mana pun bila sebut orang mukmin jadi baik belaka. Nah, ada orang tanya, Ustaz, tuan-tuan, adakah semua ujian Allah itu kebaikan untuk manusia? Nah, adakah semua ujian Allah itu baik untuk manusia? Bukankah ada yang Allah Subhanahu wa taala lakukan beri balak besar-besar kepada manusia yang akhirnya sebagai satu matinya semua kesan daripada perkara tersebut? Macam mana? Tuan-tuan, asal sahaja bila Allah Subhanahu wa taala uji manusia, sebenarnya dia asalnya kebaikan. Asalnya kebaikan. Baik macam mana kalau orang jauh daripada Allah, diberi satu ujian, diberi satu malapetaka, dia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun kerana kesalahan aku inilah, kerana dosa inilah ya Allah, maka aku telah diuji oleh kamu. Maka dia kembali kepada Allah, baik untuk dia. Mana? Kalaulah dia ada kekurangan makanan, kemiskinan, apa semua tadi, dia akhirnya taat kepada perintah Allah, itu jadi kebaikan. Walaupun asal nampak mata manusia benda tak baik. Asal nampak benda tak baik. Ada ke tuan-tuan kita kata COVID ni bagus sungguh? Ada. Kalau ada gitu rasanya pelik orang ni. Nah, maknanya tahap waliullah tak tahu tahap martabat berapa dia. Kenapa? COVID ni bagus sungguh dia tu. Walau macam mana pun tuan-tuan, kalau kita tengok kesan COVID baru ni beberapa bulan kan, hampir bulan, 2 bulan, 3 bulan kan, yang semua manusia tidak bergerak, duduk kat rumah tu. Walaupun kita rasa benda tu tak baik kepada ramai orang, tapi tuan-tuan, hakikatnya dunia pada masa jadi bersih. Asap kereta tak ada, ozon di atas langit semua jadi eloknya apa semua, kerana kesan daripada COVID tadi. Rupanya ada kebaikan. Walaupun manusia tak suka. Kelangnya tak keluar asapnya apa semua, menyebabkan dunia ni jadi aman damai. Kalau tuan-tuan perasan, ada tak tuan-tuan dengar berlakunya keganasan bomnya, serangnya di negara mana? Ada tak? Pada masa 2-3 bulan pun ada tak? Tak ada kan? Ini tak ada. Jadi maknanya manusia ni tidak buat jahat pada masa tersebut. Dan tuan-tuan, ini kaitan lah yang rakam ni. Cuma ni kaitan sahaja. Kalau disebut tentang isu keganasan, yang ganas ini sebenarnya tuan-tuan, siapa punya mastermind dia, ketua dia, ataupun orang negara, ataupun satu kumpulan paling jahat sekali yang mengatur semua ni, ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan cek dengan sungguh-sungguhnya bahawa yang benar-benar ganas ini berlaku daripada mana? Daripada satu kuasa manusia yang berasal daripada situlah, dia lah mengatur, sini dia kena begini, sini kena begini, sini. Kita kata negara mana tuan-tuan? Cuba cek elok-elok saya cakap ini tuan-tuan. Negara yang paling banyak membunuh orang atas muka dunia ini ialah namanya Amerika. Negara paling banyak membunuh orang. Ini tak ada nafi. Tuan-tuan cek di internet itu, 1 juta lebih manusia mati di tangan mereka. Nah, kesan daripada campur tangan dia, habis dia nak huru-hara dia di Timur Tengah, di Afghanistan, di Vietnam, di mana lagi. Kumpulkan semua jumlah kematian itu, 1 juta lebih manusia mati. Itu dia kesan daripada kerja tangan Amerika. Nah, Palestin sama juga, dialah yang mainkan peranannya dah, yang pertahankan Israel dan seumpamanya. Akhirnya tuan-tuan, dialah paling teruk kena. Betul kan? Dah berapa juta dah.
2 juta, 3 juta dia punya kes di Amerika. Bila dia sibuk gitu tuan-tuan, seluruh dunia aman. Tak ada berlaku keganasan, kematian, bom orang, bunuh orang secara tu, tak ada. Jadi nampaknya siapa sekarang? Fikir-fikirlah. Kalau cakap macam ni kan udah saman pula, susah pula. Nak beritahu tuan-tuan, orang yang mencaturkan, yang mengaturkan dunia ini dalam keadaan yang jahat ini tuan-tuan adalah satu kuasa. Tuan-tuan cari sendirilah. Masa dah sebut clue-cluenya tadi, mudah-mudahan kita nak nampak. Jadi tuan-tuan, isu COVID ini kembali kepada kesan daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian kepada manusia. Kenapa Allah uji manusia? Sabar dulu. Soalan sebutkan tuan-tuan. Saya cek 3 hari lepas lebih kurang. Seluruh dunia kena. Tak ada yang tak kena berlaku. Barangkali adalah 1-2 negara yang sangat-sangat sikit, berapa puluh orang gitu kan, sangat-sangat sikit. Tak apalah, itu rezeki dia. Tetapi kebanyakan negara ratusan malah ribuan. Yang kes 5,000 ke atas. 5,000 ke atas. 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 Malaysia lah. 7,600 Malaysia kan. Yang lebih pada tu lagi, sehinggalah juta tu. Ada 91 buah negara. 91 buah negara termasuk Malaysia. Ini kes 5,000 ke atas. Kemudian tuan-tuan, kes tadi dah berapa bulan turun. Nah, ada yang masih banyak, dah ada turun lagi. Sehinggalah turun tu 1,000 ke bawah. 1,000 kes ke bawah yang masih aktif. Ada berapa negara? Hanya ada 8 saja tuan-tuan. Daripada 91, 5,000 kes tadi, turun. Yang bawah 1,000 hanya ada 8. Nah, daripada 8 ni yang paling baik namanya Malaysia. Ada 60. Ini berapa? 67 kes. Itu saja lagi yang tinggal. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dalam masa seminggu lagi, usaha harap-haraplah kosong, insya-Allah. Dan agak semayang pun tak payah gini dekat-dekat. Dan kita boleh rapatkan saf dah. Tapi apa nak buat sekarang, SOP kan. Gitulah. Jadi itu rahmat Allah kepada Malaysia. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat ini berterusan dalam keadaan semua negara lain. Thailand tuan-tuan hanya 3,000 kes lebih kurang. Tapi jumlah yang sihat ataupun yang masih tinggal ni lebih kurang Malaysia. Dia 3,000 kes ni. Nah, kita 8,000 hampir dah, 7,000 lebih. Jadi yang kita sampai tahap itu tuan-tuan, masih tinggal lebih kurang 60-70 orang sahaja. Selebihnya lebih kurang 80 negara lebih itu yang masih 1,000 ke atas punya kes. 1,000 ke atas. Ini satu kebaikan yang kita kena syukur banyak-banyak. Mudah-mudahan kita ikhtiar dan Allah jaga kita. Dia usah ambil daripada hadis tadi tu, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan kamu biarkan kami pada diri kami walaupun sekelip mata, walaupun sesaat, jangan biarkan kami jaga diri kami. Allah yang jaga kita, ikhtiar dan Allah yang jaga. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia? Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ujian kepada manusia ini Allah berikan ada sebab. Ada sebab. Baik, mula-mula dulu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran surah Al-A'raf ayat 172, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Ayat yang fokus kitanya ialah Alastu birabbikum. Allah tanya kepada manusia semasa alam roh lagi, kita ramai-ramai duduk tak kenal dah.
Siapa masa tu kita tak kenal siapa mak ayah kita. Kita tak kenal pun siapa pak penakan kita, adik-beradik kita, keluarga tak kenal. Semua itu roh belaka. Pada masa itu Allah tanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Apa kita jawab? Bala. Bahkan kami bersaksi. Satu. Nombor dua, Allah Subhanahu Wa Taala uji lagi manusia, beritahu lagi kepada manusia. Dedahkan kepada bentang pada alam ini semua sekali. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami bentangkan kepada langit, bumi, bukit bukau. Langit, bumi, bukit bukau. Satu amanah. Kata para ulama mufassirin menyebutkan ini amanah maksud al-faraid ad-diniyah, benda-benda fardu dalam agama. Kami beri kepada langit, bumi, bukit bukau. Fa'abaina, semua sekali tolak. Tak nak ya Allah, kami tak mampu. Ashfaqna minha, takut ya Allah, kalau kami ambil kami tak dapat laksanakan. Baik. Wa hamalaha al-insan, bila offer kepada manusia, manusia kata apa? Okey? Okey. Boleh ya Allah. Okey ni siapa tuan? Kita lah. Kita yang kata okey. Soalannya kenapa lah kita okey masa tu tuan? Sekarang baru kita tahu, Allah payah rupanya. Baru kita tahu payah. Hari tu kita rasa okey. Kenapa? Kerana innahu kana zaluman jahula. Sifat manusia ini zalim lagi jahil. Dalam ayat lain manusia ni keluh kesah, manusia ini cepat sangat. Khuluqal insan min ajal. Gopoh gapah dia cepat sangat, dia nak apa. Itulah sifat manusia. Maka manusia terima. Bila dua ini tuan-tuan, janji beriman ataupun janji mengaku Allah sebagai Tuhan. Nombor dua ialah janji nak terima amanah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau anak kita tanya, siapa-siapa tanya, kenapa kena sembahyang? Kita sembahyang ni kan, kenapa kena sembahyang? Apa jawabnya? Sebab janji. Kat mana janji? Dalam Quran cerita. Tak ada ingat pula. Ada siapa ingat tuan-tuan? Tak ada ingat. Allah kata, antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya manusia tidak bagi alasan, kami lupa lah ya Allah, kami tak ingat lah, maka aku tulis dalam Quran. Maknanya benda itu sudah ada. Iya ke Quran? Sudah. Iya ke Quran? Sudah. Nah, bukan gitu tuan-tuan. Quran ini adalah satu yang pasti, dan inilah Allah akan bentang balik di hadapan kita di akhirat ke. Hari ini tunjuk dah. Esoknya akan diberitahu juga. Baik. Kalau orang tanya kenapa kena sembahyang? Janji. Kenapa kena puasa? Janji. Nah, Allah perlu tak sembahyang puasa kita? Tak perlu. Nah, kalau manusia sembah Allah belaka, Allah naik tak dia punya ketinggian dia? Tak, sama. Kalau semua insya tak sembahyang, adakah Allah turun daripada kedudukan dia? Tak, Allah tetap sama. Tidak ada kesan. Jadi kena suruh sembahyang kenapa? Kerana janji kita dengan Allah. Lalu Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayat, surah Al-Mulk ya. Ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah manusia yang Allah letak ke atas muka bumi ini, iaitu ada mati dan ada hidup. Al-maut wal hayat liyabluwakum, untuk Allah uji. Ini dia tuan-tuan. Jadi poin pertama Ustaz dah sebut tadi, kenapa Allah uji manusia? Memang gitu sifat hidup atas muka dunia, memang kena uji. Jadi tak payah tanya kenapa uji, tak payah tanya kenapa, gitu dah sifat tu. Ayat lain sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dia akan dibiarkan kata aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah? Tak boleh tuan-tuan. Tetap orang Islam beriman ni dia kena uji oleh Allah. Kecil atau besar itu cerita lain, tapi nak kita kena uji. Dan hadis Ustaz baca mula-mula tadi, asyaddun nasi bala'an
al-anbiya. Manusia yang paling banyak diuji siapa dia? Nabi. Nabi-nabi. Dan nabi-nabi ni lebih tinggi daripada dia apa? Rasul. Rasul ni paling tinggi siapa dia? 5 orang. Ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebenarnya sabarnya ulul azmi. Nah, minar rusul 5 orang, paling tinggi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna tuan-tuan, sifat uji pada manusia ini benda biasa. Nah, bukan kita-kita je kena, bahkan orang paling Allah sayang. Makin diuji makin dekat, makin diuji makin tinggi martabatnya. Itu sifatnya. Jadi tak payahlah kena uji kan. Dia tak boleh gitu. Dia kena uji dan dia kena melalui ujian keimanan ini, dia akan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ujian tu datang, dia makin dekat. Jadi ujian itu baik untuk dia. Tapi kalau ujian itu datang menjauh dia daripada Allah, wal a'yadu billah, ini sangat-sangat buruk bagi dia. Dia diuji makin dekat. Baik tuan-tuan, coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji. Tuan-tuan Ustaz duk perhati bila baca sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cari orang yang seperti dia, nak cari seorang yang diuji oleh Allah seperti dia. Payah tuan-tuan nak cari. Tuan-tuan perhati, semua orang berkeliling dengan Nabi yang Nabi sangat sayang, mati belaka. Orang yang dia sangat sayang keliling dia, mati belaka. Baik, tengok ayah mati, tak sempat kenal ayah kan? Abdullah tak sempat kenal. Mak Rasulullah berapa tahun meninggal? Sila tahu dah? Ustaz pun dah was-was. Kecil dah, mati kecil dah. Mak dia Rasulullah masih kecil dah meninggal. Tok kecil lagi dah meninggal. Pak saudara yang selepas daripada meninggal mak, meninggal tok tu duk 4 saudara. Abu Talib tu yang menjaga dia, yang mengasuh dia sampai dia besar ni. Nabi SAW mati. Orang dia sangat sayang, dan mati pula lagi teruknya tidak sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu tidak boleh beri hidayah pada siapa-siapa. Hidayah itu kerja aku, yang kerja Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian anak Nabi berapa orang? 7. Cuba sebutkan. Sudah. Baik tuan-tuan. Yang anak-anak ni biasanya anak kita ingat. Anak Nabi ni anak cucu kita tu ingat. Sebab dia ada lagu dia. Anak-anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Ada tu 7. 7. Anak Nabi ada tu 7. Baik. Yang lelaki Qasim, Abdullah, Ibrahim mati sekitar umur 2 tahun, nak mati belaka. Allah. Sehinggalah orang Arab kata kepada Nabi SAW, Arab Quraisy kata Muhammad ni abtar. Abtar ni maknanya putus dia punya keturunan, sebab mereka anggap ada lelaki itu keturunan, perempuan tak kira. Ini Arab teruk dulu dia buat pada orang perempuan. Sehinggalah satu tahap orang perempuan ini, mak dia sendiri dia jadi harta pusaka. Mak dia ini jahiliah punya cerita. Sampai tahap itu. Jadi Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, sebenarnya orang yang membenci kamu itulah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak abtar. Ada lagi keturunan pada anak-anak dia. Baik. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Lebih kurang umur 2 tahun meninggal. Sehinggalah kisah Ibrahim, iaitu anak dengan Fatimah, Maryam Qibtiyah, bila dia meninggal, maka Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sangat sedih, dan pada masa itu berlaku gerhana matahari. Orang duk kata, tengok ini gerhana sebab sedih kematian Ibrahim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa matahari ke bulan ke bukanlah berlaku disebabkan limauti ahadin,
Bukan disebabkan orang ni mati maka berlaku gerhana darah. Tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Nabi nak tolak kepercayaan yang seperti itu. Masalah bumi langit apa sedia itu cerita lain. Tetapi kalau gerhana bukan sebab kematian seorang dah. Nah, itu adalah hadis Sahih Bukhari. Baik tuan. Anak perempuan pula Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Tiga ni meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Meninggal dulu tiga. Tinggal satu orang saja. Siapa dia? Fatimah. Fatimah ini pun dia tak panjang umur. Selepas Rasulullah wafat, 6 bulan kemudian wafat. Meninggal juga dia. Allahumma ta'ala. Jadi ada tak kalangan orang-orang kita yang gitu lah, yang mati habis orang keliling dia, yang dia sayang tu mati habis. Ada. Payah tu tak nak cari dah. Ada lah yang aksiden sampai satu kereta tu ada lah satu keluarga tu. Tapi nak beritahunya yang ini ujian yang Allah SWT beri kepada Nabi ni, bukan calang-calang ujian. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa susah, kita rasa payah, maka kita lihatlah kepada orang yang paling Allah sayang. Juga susah, malah lagi teruk. Itu belum cerita dakwah Nabi. Dakwah Rasulullah lagi dahsyat. Ya? Tuan-tuan, awal dakwah Nabi SAW ajak orang kepada Islam. Ya? Sebelum dia dapat wahyu, baginda dapat wahyu itu, semua puji belaka dia. Apa pujiannya? Al-Amin, 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 orang amanah, orang baik, orang budak baik, Muhammad budak baik. Oh, semua suka belaka. Tapi bila Muhammad itu ajak manusia kepada Allah, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, itu menyuruh kepada Allah, maka daripada Al-Amin bertukar jadi Al-Majnun. Al-Amin jadi Al-Majnun. Apa Majnun? Gila. Takkanlah budak ni paling dipercayai, paling amanah, paling baik, paling jujur segala-gala, tiba-tiba jadi gila. Tak pernah siapa. Kalau kena penyakit lain cerita. Tak ada sihat-sihat, tiba-tiba jadi gila kerana mengajak manusia kepada Allah. Baik tuan-tuan, bila Nabi SAW awal dakwahnya itu mengajak manusia kepada Allah, dihina, dikeji, dibuat jahat, sehingga dalam satu peristiwa tuan-tuan biasa dengar, Abu Jahal ambil perut unta satu berat. Kalau perut lembu macam mana tuan-tuan? Ni nak musim raya haji ni. Perut lembu berat dasar dah. Busuk pula gak perut unta besar pada lembu, kan? Mana besar unta dengan lembu? Tuan-tuan agak sendirilah. Jadi ambil perut unta tadi letak atas Nabi SAW. Masa tu Rasulullah tengah sujud. Allah. Begitu Nabi tak boleh bangun. Allah. Ibnu Mas'ud kata, aku tengok Rasulullah dia, aku tengok, tapi aku tak boleh bantu, kerana kalau aku bantu aku kena juga. Sedih dia. Sehingga Fatimah lihat Rasulullah SAW begitu, Fatimah pergilah tolong angkat apa semua sehingga Rasulullah boleh bangkit. Maka Rasulullah telah doakan kepada orang-orang 4-5 orang di kalangan Abu Jahal tadi, semoga Allah hancurkan mereka. Dan kata Ibnu Mas'ud, aku melihat dengan begini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah makbulkan, mereka semua itu mati pada perang Badar. Yang buat itu pada Nabi. Baik. Kemudian tuan-tuan, pemulauan Nabi. Pemulauan Nabi ini Ayyamul Hisar pada tahun ke-7 sampai ke-10. Tahun ke-7 sampai ke-3 tahun di pulau. Rasulullah SAW ni dia ada keluarga dia, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani apa satu lagi ni, Abdul Muttalib. 3 Bani ini, kabilah ini membantu Nabi. Walhal 3 ini ada Islam, ada tak Islam. Ada Islam, ada tak Islam. Tetapi walaupun tidak Islam, mereka tetap kerana ahli keluarga. Kerana ahli keluarga bantu Nabi. Oleh kerana kamu bantu Muhammad, walaupun kamu belum Islam pun, maka kami pulau ini tuan-tuan begitu sekali lah, sehingga mereka tidak berjual beli, mereka tidak berurusan, tak boleh nikah kahwin semua sekali. Akhirnya tuan-tuan, selama 3 tahun. Agak-agaknya kalau orang pulau Malaysia, negara kita ni tuan-tuan, tak nak berurusan jual beli barang, tak hantar semua, apa jadi? Mati kita. Boleh jadi mati 3 tahun tuan-tuan. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, kenapa Allah biarkan Rasulullah 3 tahun begitu?
Tak boleh ke Rasulullah? Kalau nak uji Rasulullah sebulan cukup lah. Contoh kita kata 3 tahun, 3 bulan lama dah, 3 tahun tak tahu. Ini dia Nabi SAW. Nabi pun tak kata, ya Allah kenapa lah kamu buat aku begini. Tak kata begitu. Rasulullah faham bahawa sifat uji ini adalah sifat semua kena kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi Nuh dahsyat. Nabi Musa dahsyat kena. Nabi Ibrahim dahsyat kena. Jadi kena Rasulullah SAW. Ya, itulah sunnahnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling teruk sekali tuan-tuan, apa Nabi kena? Iaitu Nabi nak kena halau satu, tak boleh, nak kena bunuh. Ni dalam Al-Quran surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka bincang, buat makar, buat satu komplot, liyuthbitu, sama ada Nabi Muhammad tinggal, aw yaqtulu, sama ada nak bunuh, aw yukhruju min diyarihim, ataupun menghalau Muhammad keluar daripada Mekah. Dan akhirnya perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah keluar daripada Mekah sehinggalah hijrah ke Madinah. Ini ujian. Jadi tuan-tuan, sifat ujian ini adalah sifat yang biasa Allah uji manusia. Golongan-golongan liberal ini dia duk marah kepada ustaz-ustaz asatizah ni. Kata ustaz-ustaz ni kerjanya bila orang susah begini dia duk cerita apa dia? Sabar. Ujian Allah. Kita kena tengok hikmah daripada Allah buat begini. Ini kerja ustaz-ustaz dia. Sebenarnya itu bukan menyelesaikan dia, tapi sebagai lari daripada A kepada B. Gitu dia kata lah. Maknanya bila susah-susah tak ada penyelesaian, tapi larikan manusia ni kepada benda lain. Itu maksudnya lari kepada Allah lah. Baik, dia jadi macam candu. Orang banyak masalah makan candu, apa jadi? Makan daging, apa jadi? Dia jadi khayal. Selesai masalah? Tak selesai. Itu kata puak-puak liberal. Ini puak-puak liberal. Dan puak-puak liberal ni masih ramai lagi lah. Dalam keadaan seperti ini tuan-tuan, kita kena sama-sama jelas. Puak-puak ni, mereka ini menisbahkan ataupun meletakkan diri mereka katanya orang Islam, tapi pemikirannya bukan berfikir seperti mana orang Islam. Baik, Ustaz nak jawab mereka itu. Baik, kalau dia kata ini pelarian, kita tanya dia balik. Okeylah, kami ini awak kata sebagai escapism, pelarian, melarikan daripada masalah. Okey, sekarang isu COVID, awak nak buat macam mana? Sekarang isu orang tak nak kerja ramai, awak nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Tentulah dia juga, dia akan mula dia kata apa? Sabar. Sama je, sabar. Kita fikir, kita cari macam mana nak selesaikan masalah ini. Kita bertenang, jangan tambahkan masalah. Itu kan sama juga. Jadi dia juga menyatakan pelarian itu, cuma dia tak kata kepada Allah. Maknanya kita tadi melarikan tadi, lari kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fafirru ila Allah. Kamu lari kepada siapa? Lari kepada Allah. Jangan lari benda lain. Jadi yang ustaz-ustaz duk suruh kita buat kita tu, betul dah dengan Al-Quran apa dia? Kamu larilah kepada Allah. Maknanya melihat rahmat Allah, itu yang paling besar. Jadi tuan-tuan, inilah Ustaz nak minta sama-sama kita pada renung bahawa kalau ada susah, kalau ada kesan daripada COVID yang berantai, kesan berantai ini, sakit ni insya-Allah bangkali Malaysia akan lepas, tapi kesan daripada ekonomi, katanya Ustaz dengar minggu lepas, iaitu kesannya ekonomi Malaysia akan pulih pada hujung tahun 2021. Ni 2020 kan? Lama lagi tuan-tuan. 2021. Masya-Allah. Jadi berapa ramai orang akan terkesannya, kata sudah 700-800 ribu telah dibuang kerja apa semua, masya-Allah. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri tunjuk jalan. Tuan-tuan, kalau ada yang terkesan macam ni, Ustaz nak minta. Nombor satu tuan-tuan. Nombor satu, dia beristighfar banyak-banyak, sujud kepada Allah, sembahyang taubat banyak-banyak. Sebab tidak ada manusia dapat lepas semua ini melainkan dengan rahmat Allah.
Jadi bila dia taubat, dia sujud, dia istighfar tadi, mudah pandangan rahmat Allah akan sampai. Nombor satu. Boleh kan? Kalau ada terkesan ini buat kita berserupa sama saja. Nombor satu, istighfar banyak-banyak supaya taubat. Nombor dua ialah dia baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam. Jangan tinggal. Surah Waqi'ah berapa panjang tuan-tuan? 5 minit lebih kurang. Kalau baca tiap-tiap malam dalam masa seminggu dua, insya-Allah boleh lancar, boleh ingat dah. Kalau tengok satu peratus pun dah lancar. Tiap-tiap malam 5 minit sahaja. Nah, kita ikhtiar ini ikhtiar zahir. Ikhtiar batin surah Waqi'ah. Hujung tu, ya Allah, aku baca ni kerana-Mu, ya Allah, kamu selalu selesaikan masalah aku atas muka dunia ni, kerja, kesusahan semua sekali, Allah akan selesai. Nah, man qara'a surat al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa-siapa baca surah Waqi'ah tiap-tiap malam, Allah akan lepaskan dia punya kesusahan, kemiskinan, kepapaan tidak akan kena kepada dia. Hadis itu walaupun dhaif, tapi kata para ulama ma'mul, boleh beramal dengannya. Boleh kan? Itu. Nombor 3, barulah tuan-tuan carilah kaedahnya. Nah, yang ni Ustaz tak pandai lah macam mana nak beri kaedah-kaedah, tapi Ustaz boleh bawa 2-3 kisah. Tuan-tuan lepas ni tuan-tuan cek 2-3 kisah ni. Kisah nombor 1, Ustaz berani cerita ni kerana dia cerita sendiri, dalam internet ada. Para ibu-ibu tahu tak kisah ataupun minyak perfume Dizandra? Mesti kenal kan? Walaupun tak kenal tuan, tapi benda tu mesti kenal kan, Dizandra. Tuan-tuan cuba cek lepas ni cerita Dizandra macam mana. Dia orang Kelantan, sama lah dengan Ustaz Kelantan. Cuma dia kaya, Ustaz tak kaya lah. Dia ni macam-macam kerja dia buat. Allah, tak kaya-kaya dia, makna bukan tak kaya, tak senang pun dia. Sehinggalah Allah beri kepada dia Dizandra tu. Pernah hutang keliling pinggang, pernah dibuang kerja, pernah bawa bas. Orang perempuan bawa bas macam mana tuan-tuan, agak-agak. Allah. Jadi dia cerita benda tu dalam keadaan dia menangis. Begitu sekali hidupnya. Sampai mak mertua pun benci dia kata. Tapi dia niat, dia kata satu hari mak mertua akan sayang kepada aku. Sekarang sayang sungguh lah, jutawan. Jadi Ustaz nak beritahu macam mana dia bangkit daripada dia sangat susah. Orang tutup hutang apa semua, dia kata semoga kamu tak bayar hutang supaya Allah buat kamu sangat-sangat miskin. Dia kata kalau kamu doa saya macam tu, macam mana saya nak bayar hutang? Dia orang tu tutup hutang, dia tak ada duit. Jadi orang tu doa pula supaya dia makin miskin apa. Dah kalau doa macam tu, macam mana nak bayar hutang? Betul juga ya dah. Sepatut doa kamu kaya lah supaya dapat bayar hutang. Jadi itu cerita dia. Itu satu. Tuan-tuan cari cerita ini dan dengar macam mana dia cerita balik. Itu dia kisah hidupnya. Satu. Nombor 2, Ustaz dengar juga dalam YouTube tu ada nama apa perempuan ini, wanita ini, seorang ibu lah, suri rumah. Dia buat Mamadil. Tak dengar? Tak pernah dengar? Carilah, type Mamadil tu kan, Mamadil. Dia ni produk kecantikan. Ustaz bukan nak suruh pakai jadi cantik tu, tidak, bukan itu maksud Ustaz. Cuma nak beritahunya kesungguhan, semangat itu. Suami dibuang kerja, dia suri rumah. Suami kena buang kerja, dia suri rumah. Di situ dia bangkit satu. Walaupun masa tu agak lama lah, tapi sekarang dia sudah jadi tahap jutawan. Dengar cerita dia. Jual kain, pasang dia, pergi rumah sampai orang kata, hina dia macam-macam. Itu dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan, itu dalam Malaysia. Kemudian tuan-tuan kenal tentang Syekh Bukhari, Syekh Mukhtar Bukhari. Wah, kenal kan nama ini, satu nama besar. Tuan-tuan tahu dia seorang miskin asalnya. Miskin. Baca itu kisah ini, sila tengok. Miskin. Dia bermula dengan pelihara lembu, seekor 2 ekor tu je bermula. Dan dia ingat pesan maknya bahawa mesti sedekah walaupun dia miskin. Dia sedekah tuan-tuan. Sebab tu sampai sekarang dia ada yayasan. Yayasan tu masa kaya, masa miskin tu sedekah tu. Jadi jangan tunggu bila nak sedekah, nanti saya kaya baru sedekah. Dah sekarang. Ya, sedekah ada sikit. Kalau RM1 boleh sedekah RM1 tak apa. Buat begitu sehinggalah sedekah sehingga menjadikan kaya.
Ada lebih itu tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Jack Ma? Jack Ma ni Alibaba yang sangat kaya tuan-tuan. Yang dia tahun lepas sebelum Covid tu dia buat jualan online. Jualan online dia Ustaz tak belilah sebab Ustaz tengok dia punya keputusan itu. Dalam masa 2 hari tuan-tuan jualan 42 bilion. 2 hari. Jual beli online kan? 2 hari 42 bilion. Wah, ini orang apa tuan-tuan? Itu dia sangat-sangat miskin. Yang akhirnya dia berusaha tu. Pernah dia kata KFC masuk ke China, dia orang China. KFC masuk ke China masa itu 24 orang minta kerja nak jadi budak KFC tu kan. 23 diterima, seorang tak diterima. Siapa dia? Akulah dia kata. Sampai tahap itu dia punya kegagalan dia. Tapi akhirnya dia bangkit tuan-tuan, dan dia sekarang ni antara manusia paling kaya di dunia. Seorang lagi tuan-tuan, akhir sekali lah, iaitu tuan-tuan pernah dengar Oyo Hotel? Ada kan kat sini? Oyo Hotel. Tuan-tuan, Oyo Hotel sangat baru. Sekitar dalam 6 tahun ke belakang ni. Dia nama Ritesh Agarwal, begitulah nama dia. Ritesh ini tuan-tuan sangat miskin, nak sama belajar pun tak boleh, nak makan harian pun tak ada duit, sehinggalah umur 18 tahun tuan-tuan, tak ada duit, nak makan pun terpaksa mengemis. Itu Ritesh. Sehinggalah tak tahu macam mana, walaupun dia bukan agama Islam tak apalah, tapi nak semangat dia tu, dia masuk ke satu hotel dan dia cuba beri idea. Itu asal. Dan dengar cerita dia ni, beri satu idea untuk ubah satu hotel yang tak laku. Hotel tu tak laku, tapi dia ubah lampu, dia ubah decoration apa semua ni kan, ubah semua sekali. Berjaya hotel tu. Macam mana tuan hotel boleh percaya kat dia tu cerita nombor 2 lah. Tapi nak beritahu, berjaya satu hotel. Melangkah lagi sehinggalah daripada 18 tahun sehingga 24 tahun, 6 tahun tuan-tuan umur dia tu buat kerja ni, dia jadi bilioner termuda dunia. Manusia bilioner termuda, ada 1000 juta punya harta, dialah Ritesh Agarwal ini tuan-tuan, dalam masa 6 tahun daripada manusia papa kenal. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita berikhtiar, kita berusaha, masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan. Tapi buat cara tadilah. Nombor 1, sembahyang taubat, istighfar banyak-banyak, mohon rahmat daripada Allah. Itu nombor 1. Nombor 2, baca surah Al-Waqi'ah. Tiap-tiap hari jangan tinggal, tiap-tiap malam. Dan nombor 3 ialah berusaha kita carilah kaedah. Yang ini Ustaz tak boleh nak beri secara detail. Kenapa? Kerana Ustaz tak pandai ini. Yang 2 tadi, insya-Allah itu memang Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, pergilah ke, ada beberapa perniagaan yang Ustaz tengok, masya-Allah, hebat dia orang ni. Jual satu benda je. Satu benda je. Kalau di tempat Ustaz tu, dinilai nasi kawuk, tahu kan? Dah dengar nasi kawuk? Nasi kawuk dia jual apa? Ayam je kan? Nasi dengan ayam ke kuah tu. Kita kata nak lauk ikan, tak ada. Daging tak ada. Ayam tu je. Ayam cicang tu je. Tapi orang masya-Allah ramainya. Satu lauk sahaja. Di Bangi ada satu yang jual, kita cerita makanan ke apa nama kan? Ini maksud Ustaz semangat itu kan, nak tiru semangat dia tu. Dia jual air, apa ke nama tu, air mangga dia campur susu sikit apa semua tu kan, dan air sedap. Kalau tengah hari tuan-tuan pergi ke section 16 Bangi, tempat pasar malam selalu, sekarang dah ubah tempat lain, tapi pasar malam dekat Shell, acara situ yang jual air mangga. Dia ni, dia jual tu sedap, dan Ustaz selalu beli. Ustaz pun bila borak dia, Ustaz kata, "Dek, berapa biji mangga ni sekali satu hari?" Dia kata, "Tak banyak lah Ustaz." Dia kata, "Dalam 80 biji." 80 biji sehari. Mangga ni dapat berapa cup? Maknanya satu mangga dapat berapa? Dia kata, 2 cup. Satu cup RM5. Tuan-tuan boleh kali. Dan
Jadi maknanya kali 800, bukan 800 ringgit satu hari. Katakanlah dia punya modal 300-400, untung lagi 400 sehari tu kan. Jual air mangga sahaja boleh pergi di Bangi sampai hari ini ada lagi. Jadi maksud Ustaz bahawa kalau orang berikhtiar usaha, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan-jalan kelepasan. Jadi makna kesusahan yang ada ini, insya-Allah mudah-mudahan satu momentum, satu tapak untuk kita dapat menjadi lebih baik. Orang-orang yang susah pada hari dia kata, Allah susah, kenapa lah Allah begini. Tiba-tiba dia jadi kaya, nasib baik lah susah dulu. Kalau tak susah tu tak jadi gini. Jadi dia berubah pula kefahaman bila hikmah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Boleh tuan-tuan? Jadi saya cukup sekarang ni untuk hari ini, insya-Allah. Minta maaf lah kalau ada salah silap. Untuk kita sama-sama ambil pengajaran daripada perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikan ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.